warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati pengursi Masjid Tariq bin Ziyad, imam-imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita suasana yang masih dalam keadaan berjaga-jaga kerana pandemik. Alhamdulillah, kita sudah mula meningkat ke arah yang semakin baik dah. Kalau tengok hari ni kita punya SOP semakin hari semakin terbuka, terutamanya di masjid-masjid dan surau-surau. Alhamdulillah, hari ini jemaah di masjid sudah ramai, dah dibenarkan datang. Maka mari sama-sama kita menggunakan kesempatan ini untuk kita memakmurkan rumah-rumah Allah. Cuma kita menunggu untuk kita sembahyang seperti biasa sebelum ini, iaitu duduk ataupun berdiri rapat-rapat. InsyaAllah dalam masa yang akan datang, ianya akan dapat dikembalikan seperti biasa. Sidang jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perkara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang patuh mengikut SOP dan sebagainya. Tengok tadi sampai semua berbaris untuk mengambil suhu dan mencatat nama. Ini SOP yang dibuat oleh manusia kerana nak mengawal wabak. Namun demikian, yang paling penting kepada kita ialah memperingati ingatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan SOP ataupun yang dipanggil pusaka sejak daripada zaman Nabi kita lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang diriwayatkan daripada Abi Barzata Nadlat bin Ubaidin al-Islami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah. Ada riwayat kata tak ada arba'ah tu dah. Maksudnya tidak akan berganjak kaki seseorang manusia pada hari kiamat sehingga ditanya kepada mereka 4 perkara. Ini sidang jemaah, benda yang perlu kita berkongsi pada pagi ini. Ialah 4 perkara. Arba'ah. Apa dia? Yang pertama, umrihi fi ma'afnah. Yang pertama, umur kita, ke mana kita pergunakan. Yang kedua ialah yang kedua ialah ilmihi fima amila fi. Yang kedua ialah ilmu, ke mana kita gunakan. Ilmu yang ada sekarang, ke mana, untuk apa kita gunakan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta daripada mana kita dapatkan dan ke mana kita belanjakan. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Ditanya tentang tubuh badan kita, untuk apa kita pergunakannya. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bukan banyak benda yang ditanya, hanya 4 perkara saja. Bayangkan hari ini kita sama-sama muhasabah sempena bulan Merdeka tahun 2021, yang usia kemerdekaan kita semakin hari semakin bertambah. Tetapi walaupun bertambah, kita masih lagi dilanda suasana norma baru, iaitu suasana yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Hampir 2 tahun ataupun sudah mencecah 2 tahun, suasana kita berubah. Bukan setakat kita, bahkan seluruh dunia. Dan negara yang paling maju, yang paling moden, canggih, mereka yang paling ramai yang terkena wabak ni, mencecah yang tertinggi katanya lebih daripada 4 juta terkorban. Ini maknanya menunjukkan kepada kita bahawasanya canggihnya teknologi moden, tetapi bila datang wabak pandemik 19 ini, masing-masing
terpaku masing-masing buntu lah dengan keadaan-keadaan yang berlaku, sehingga akhirnya kita mendengar umat Islam pun dalam keadaan yang buntu juga lah. Termasuk yang kita dengar di Mekah, mereka menukarkan ketika azan. Masa-masa saya ke Mekah tu, kalau azan saja semua tinggal lah ke kedai ni. Saya pernah kebetulan minum di kedai di Mekah sana, azan, toke-toke apa semua hilang dah. Kita ingat kan, toke tu tak datang dah, rupanya lepas mayang dia collect duit balik. Tapi sekarang kita dengar mereka membenarkan walaupun azan dikumandang, sembahyang yang sedang ditunaikan, mereka mengatakan ekonomi akan terjejas bila berhenti 10 minit ataupun 15 minit untuk menunaikan sembahyang. Ini menandakan kepada kita negara-negara Islam hari ini juga terpengaruh dengan suasana duniawi ini. Maka kembali kita mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesan kepada kita. Yang pertama tadi, umrihi fima afnah. Yang pertama, umur kita ke mana? Umur kita ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Bayangkan kita kena pandemik ini dalam masa 2 tahun, umur kita duduk di rumah ya. Umur kita habis begitu saja. Nak bergerak di sekatan jalan raya ada. Jadi bayangkan umur kita yang sangat pendek dah, 60 tahun, 70 tahun. Nabi kita dah pesan al-ummati al-amal al-ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku, kata Nabi, sekitar 60 ke 70 tahun saja. Walaupun 60-70 tahun saja dibandingkan dengan alam akhirat, sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Umur kita 65, 66, sekitar 1 minit setengah saja. Bayangkan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang ditanya kepada kita pada hari kiamat nanti, sebelum berlaku saja hari pembalasan dan sebagainya, belum beranjak ke hari kiamat lagi, dah ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kita di mana dihabiskan dah. Ini maknanya dalam masa pandemik ni, kita dalam keadaan PKP dalam masa hampir 2 tahun, banyak yang kita tengok umur mereka ini habis begitu saja. Nak ke masjid tak boleh, nak ke surau tak boleh, nak ke kebun kadang-kadang dia ada masalah, nak pejabat tak boleh. Akhirnya kita duduk di rumah. Bila duduk di rumah, bayangkan kita duduk dalam keadaan yang masa yang lama tu. Kadang-kadang kita menggunakan masa tu dengan tidur saja. Ini sebab itu bila kita melihat kepada hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memesankan kepada kita, masa ni bila dekat dengan kiamat ni, Nabi kata semakin hari semakin singkat. La taqumus sa'atu hatta yataqaraba zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingga masa ni menjadi singkat. Kita rasa macam singkat je masa ni. Bayangkan masa ni jadi singkat. Bagaimana? Hatta yataqaraba zaman wa takunu sanatu kasyahri wasyahru kaljum'at wa takunul jum'atu ka yaumin wa yakunul yaum kasa'ah wa takunus sa'ah qadarmati bin nar. Rawahu Tirmizi. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sehingga masa yang kita hadapi ni menjadi singkat, pendek, rasa sekejap je. Baru lagi sambut mereka, tiba-tiba tak lama dah mereka awal Muharram, esok dah awal Muharram, tahun baru pula 1442 Hijrah. Jadi masa tu rasa singkat je. Setahun rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari saja, dan sehari pula dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam pula dirasakan seperti 1 petikan api saja. Punya pantas
masa ni bergerak. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala juga ada berfirman dalam Al-Quran sebut tentang hal masa ni, iaitu surah Wal Asri, bersumpah dengan masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Taala bersumpah demi masa. Maknanya masa kita ni, kita tak sedar bergerak berputar. Semuanya kata Allah Taala, manusia ni dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, manusia ni semuanya dalam keadaan rugi. Rugi itu bagaimana? Dari segi umur kita. Saya terbaca dalam dalam internet, tuan-tuan, orang yang paling panjang umur ni, antaranya Chitashi Watanabe. Ini kebetulan Olimpik di Jepun ni, kita pun dapat pingat perak, pingat emas tak dapat. Katanya boleh dapat pingat emas, tapi dalam perlombaan tu katanya ada main kelat, ada yang blok kita punya pelumba kita. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian, dengan takdir Allah Ta'ala dapat nombor 2. Orang Terengganu ni, katanya orang Terengganu ni antara rahsia mereka ni kuat berlumba ni, makan telur penyu. Wallahualam lah. Ini warga Jepun ni, Watanabe ni, usianya 112 tahun. Bila dia soal di temu ramah dia, apa rahsia dia umur dia sampai 112 tahun, dia jaga 2 perkara. Yang pertama, jangan cepat marah. Rupa-rupanya marah ni dia ada kesan dengan usia kita. Hari ni berapa ramai orang marah saja, kerana SGR, marah. Di masjid-masjid pun marah, di surau-surau marah, di kampung-kampung sentiasa marah. Tapi Watanabe kata jangan cepat marah dan sentiasa tersenyum. Ini susah ni. Saya pun kadang-kadang payah juga nak senyum. Rupanya boleh tengok rahsia Watanabe ni, jangan cepat marah dan sentiasa tersenyum. Rupanya ini benda yang diarahkan ataupun yang digalakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa? Taqa'us salam, ifshu salam wa tat'imut ta'am. Sebarkan salam dan berikan makan. Ini automatik. Muslimat Allah, dia menukar kita punya suasana. Marah akan hilang dan akan jadi tersenyum. Jangan cepat marah. Assalamualaikum. Kemudian belanja makan. Alhamdulillah, kita dengar tak lama lagi esok ke dah mula makan, boleh minum di kedai. Rupanya minum di kedai dengan minum di merata tempat rumah tu lain lah. Dia berbeza tak? Kita beli air teh ikat tepi, pergi minum dalam kereta, rasa lain. Sedap kita duduk di meja sambil kita menghayati minuman kita tu. Ini jangan cepat marah dan sentiasa tersenyum. Watanabe punya rahsia itu, dia punya kajian, dia punya pengalaman. Tapi walaupun begitu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah pesan, umur umat aku sekarang ini sejak daripada Nabi sampai kita sekarang memang sekitar 60-70, jarang-jarang 112 tahun. Kita ada yang sampai 90 lebih, tapi walaupun 90 lebih, kita tak tahu umur ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ditanya tentang ilmihi, tentang ilmu ke mana dipergunakan. Kita sedih dalam masa pandemik ni, program-program ilmu tak dapat diadakan. SOP kita tidak membenarkan. Maka bila tidak membenarkan, kita sudah menjadi golongan yang rugi. Ilmu sudah tidak dapat disampaikan seperti biasa. Namun demikian, melalui alam maya seperti mana kita sekarang, ianya dapat dikembangkan. Banyak masjid-masjid surau-surau ini sudah mula membuat jadual.
program kuliah maghrib mingguan harian mengikut mengikut alamaya lah. Boleh tengok sampai bukan setakat di masjid saja, di surau saja, bahkan di seluruh pelosok dunia ni, bila mereka buka saja kita punya halaman ataupun program kita ni, ianya akan dapat dikongsikan oleh semua masyarakat. Alhamdulillah. Tapi bukanlah terus boleh buat, dah hampir menjejah 2 tahun baru kita boleh buat. InsyaAllah saya yakin dalam masa terdekat kita akan pulih kembali seperti biasa, kerana hari ini kita kaji-kaji, makin kita jaga makin naik dia punya bilangan yang kena pandemik ni. Akhirnya pihak berwajib kena fikir jalan-jalan yang lain supaya ianya seimbang. Ini maknanya ilmu. Sebab itu bila sebut saja ilmu ni, tadi kita dengar Pak Imam kita baca surah berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang mula-mula turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita belajar membaca, belajar menulis. Ini benda yang paling besar selain daripada iman dan Islam ialah ilmu. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berpesan, ilmu ni akan beransur-ansur hilang. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Jadi bila kita dengar Nabi pesan ni, kita ambil tindakan lah. Jangan sampai kita biarkan ianya hilang. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya Allah Ta'ala tidak mencabut atau menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus. Tidak ada manusia, tak boleh hilang sekaligus. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama. Tetapi Allah menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Banyak alim ulama dah meninggal, yang terkenal tok guru banyak meninggal dah. Tapi bukan setakat meninggal saja, kadang-kadang tak diberikan peluang mengajar pun juga akan hilang. Maka apabila sudah tiada alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Yang paling takut sekali muslimah ialah orang yang memegang kuasa, memegang pucuk pimpinan, yang memegang amanah. Kalau mereka jahil dengan ilmu agama, mereka akan mengambil daripada benda-benda yang luar, mengikut fikiran mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang berlaku di atas dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Ya, illam taraktu fikum amrain aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, lan tadillu bihi abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu kita baca saja, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awal-awal lagi surah Baqarah. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Corona ni mana nampak? Apatah lagi para malaikat, jin, kita tak nampak. Kita kena tahu benda-benda gaib. Kemudian tak nampak benda gaib, kena dirikan sembahyang. Kemudian bukan setakat sembahyang, infak. Sebab itu sekarang perlu kepada infak. Ramai orang yang susah, kita pergi je bandar, singgah sekejap, minta duit kita. Bolehlah kita bagi sekadar yang ada, tapi sekejap minta, bermakna banyak dah. Kena pula hari ni orang pakai tutup mulut, tutup muka, tak kenal dah. Itu maknanya
benda-benda yang berkaitan dengan ilmu. Jadi kita sama-sama menuntut ilmu, kemudian kita pergunakan ilmu tu dengan sebaik-baiknya. Bila kita ada ilmu ni, sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kepada kita, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia ni kena ada ilmu. Wa man arada al akhirati fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak kepada alam akhirat pun kena ada ilmu. Wa man aradahuma ma'a. Siapa nak kedua-duanya juga bil ilmi, dengan ilmu. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada manusia atas dunia ni, dia gairah, dia sombong, pegang sejak kuasa sikit ataupun amanah sikit, dia tunjuk dengan cara yang kasar. Ini benda sepatutnya kita contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan sampai kita menjadi golongan yang lain daripada lain. Ruhama'u bainahum, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Nabi Rasulullah dengan orang kafir dia tegas, tetapi dengan sesama kita orang Islam rahmat, kasih sayang. Kemudian yang ketiga, ditanya tentang harta. Harta, bila tanya tentang harta, ditanya kepada Nabi dua kali, dua perkara. Min aina, dapat daripada mana, kemudian wa fima anfaqa, dia belanjakan ke mana. Ini bab harta. Sebab itu bila kita tengok dalam media-media hari ni, banyak benda-benda berkaitan dengan harta dibicarakan di mahkamah. Tanah-tanah teroka, sama ada di Pahang ke, di Perak ke, ini semua berkaitan dengan harta. Kadang-kadang ada yang berkata, kenapa jadi teruk sangat, kita semua orang Melayu belaka, tanah Melayu, tapi ianya diteroka. Itu menandakan berkaitan dengan harta. Nabi bersabda, min aina taksaba, dapat daripada mana harta, wa fima anfaqa, belanja ke mana. Sebab itu bila sebut bab harta ni, Nabi dah pesan juga penyakit umat-umat dahulu, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa, kata Nabi, penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Bab harta ni bukan setakat berlaku sekarang. Nabi kata umat-umat dahulu pun dah kena, yang kita tahu namanya Qarun, Fir'aun. Apakah penyakit-penyakit umat dahulu? Nabi SAW bersabda, al-asharu wal bataru wat takasuru wat tanajusu fid dunya. Ada penyakit umat dulu, kata Nabi, apa dia? Penyakit-penyakit itu terlalu banyak seronok. Seronok bukan salah, tapi kalau terlalu banyak seronok, ini menyebabkan berlaku benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Terlalu mewah tak ada masalah, memang itu hak seseorang, tapi terlalu mewah, harta dia saja berbelian-belian, datang daripada mana harta tu banyak sangat, sehingga sampai direkodkan orang-orang yang terkaya. Sepatutnya bila dah harta banyak, masa ni lah dia pergunakan menolong golongan-golongan yang susah, bukan setakat di tempat kita, dah sampai di luar sana. Kemudian menghimpun harta sebanyak mungkin. Harta akan kita tinggalkan, tapi mereka sibuk dengan mengumpul harta, dan juga menipu dalam merebut harta benda dunia. Harta dunia ni sampai tahap tipu menipu lah. Berbagai-bagai cara dah. Kemudian saling memarahi, marah sana marah sini, barang sana barang sini. Kadang dalam dalam media tu, dalam surat khabar, dalam metro, sifat barangnya sudah melampaui batas, sampai sanggup membunuh. Akhirnya hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Ini benda yang berkaitan dengan harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya hartanya daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dia belanjakan. Dan yang terakhir, ditanya kepada Nabi beritahulah, ditanya fima an jismihi fima ablah, ditanya tentang tubuh badannya digunakan ke mana. Sidang jamaah muslimin muslimat mati Allah, rasanya
Kalau kita tengok kepada soalan yang ditanyakan tadi, amat berat untuk kita jawab, terutamanya pada hari kiamat nanti. Namun pada hari kiamat nanti kita mesti menjawabnya. Kalau di dunia kita boleh buat alasan dengan berbagai-bagai, tapi bila sampai hari kiamat, segala pertanyaan ini mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang berani berdusta pada masa itu di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mulut kita cuba berdusta, anggota-anggota lain akan bercakap. Kaki, tangan, seluruh anggota badan akan bercakap dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Sebab itu di dunia ni banyak orang merungut, banyak orang merintih. Tanyalah siapa-siapa, semua ada masalah. Jumpa orang ni, dia kata dia kena tipu, orang hutang dia, kata nak bayar tapi tak bayar. Orang buat kontrak, sampai masa mula-mula janji sekian-sekian harga, tapi sampai masa dia dah potong harga. Semua kena puas. Maknanya kalau mereka cuba menipu, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini Allah Ta'ala tinggalkan pusaka kepada kita. Apa dia? Allah beritahu pada hari kiamat nanti kami akan tutup mulut-mulut kamu semua. Dah cukuplah bercakap dah. Kita tengok orang politik hari ni berbagai-bagai dah. Cukuplah bercakap kata Allah. Bercakap dan bercakaplah kepada kami tangan-tangan mereka. Yang bercakap nanti bukan mulut lah, tangan-tangan yang bercakap, dan kaki pula jadi saksi tentang apa yang mereka telah lakukan semasa di dunia. Ini muslimin muslimat dan mati Allah. Maka bila kita tengok kepada hadis ni, mari sama-sama kita bermuhasabah. Sudahkah kita memperhitungkan diri kita sebelum dihitung di hadapan Allah Ta'ala? Datang pandemik 19 ni, saya memang teringatlah kepada ayat surah Rum 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Daripada dulu lagi tuan-tuan sampai sekarang, bila berlaku saja musibah, saya akan tengok ayat ni. Rupanya ayat ni sangat relevan dengan perkara yang berlaku. Dulu saya pernah dengar di Mesir dulu, kapal tenggelam, kapal haji ni tenggelam, mati ramai tuan-tuan. Rupanya satu khutbah Jumaat dibaca oleh khatib Masjid Al-Azhar. Dia kata memanglah kapal tenggelam, kemudian dengan senjata senapang ataupun besinger ni, tapi kemudian dengan perahu pandu, dan kita takut katanya sekarang dengan virus. Wallahu a'lam. Ini maknanya kita muhasabah dah, supaya sebelum kita dihitung pada hari kiamat. Kalau sudah kita muhasabah, teruskan menambahkan amal-amal dan bersyukurlah. Kalau kita belum lagi, marilah sama-sama kita membuat muhasabah, beramal sebelum terlambat, kerana hari kiamat kita tak tahu bila-bila. Nabi kita dah pesan, irtanim khamsan qabla khamsin, kejar 5 perkara sebelum datang 5. Pertama, syababaka qabla saqamika, muda sebelum tua. Sihataka syababaka, muda sebelum tua. Sihataka qabla saqamika, sihat sebelum sakit. Ghina aka qabla faqrika, kaya sebelum datang miskin. Firarika qabla syughlika, lapang sebelum sibuk. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika, hidup kita sebelum kita meninggal. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi peringatan kepada diri saya juga dan semua sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.